Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang melihat saya melalui ruangan Facebook ataupun yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, akan tetapi pada hakikatnya anda dekat di hati saya. Okey, baik, seperti biasa, hujung minggu adalah hujung minggu kita bersama dengan Al-Quranul Karim, dan seperti biasa, jom kita sibukkan diri kita, family kita, anak beranak kita, adik-beradik saudara kita dengan Al-Quran. Jangan lupa tajuk pengajian kita pada hari ini adalah Tafsir dan Taranum. Sekian lama Ustaz kita tidak beraksi bersama-sama. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang Allah Taala sayang sekalian, tajuk yang dinantikan pada hari ini, Tafsir dan Taranum, Surah Az-Zumar, bermula ayat 49, 50 dan 51. Okey, 24 jam, pinjamkan kepada saya fokus anda 2 jam sahaja. Kita fokus pada 3 ayat. Dan seperti biasa di meja akademik Tanyalah Ustaz, saya tidak berkeseorangan, turut bersama dengan panel kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz hari nampak segak lain macam Ustaz. Ya. Dia pakai baju batik kot. Ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga macam hati dia lah. Hati masih muda, masya-Allah. Penonton yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang sekalian, ini adalah waktu yang tepat. Hati kita tenang di awal pagi. Pinjamkan saya fokus anda. Sama-sama kita tadabbur surah Az-Zumar ayat 49, 50 dan 51. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kita setelah kita ditidurkan sementara, dan kepada Dia jugalah kita akan dikembalikan satu hari nanti. Ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan tuan-puan sentiasa berada dalam lindungan, naungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita bila berada dalam rihabul Quran, pastinya satu nikmat yang tidak dapat diungkapkan. Bak kata Said Qutb dalam tafsir dia fi Zilal Al-Quran, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Tidak akan dapat diungkapkan perasaan ataupun feelingnya, melainkan mereka yang dapat merasakan, mengecapi nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Ayuh kita terus kepada ayat 49, 50, 51. Saya percaya ibu ayah pun sudah pegang mushaf, mungkin ada yang nak buka apps dalam Al-Quran dalam tablet ataupun dalam telefon masing-masing. Kita terus kepada surah Zumar ayat 49. Hari ini saya nak baca lagu Bayati. Masya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً ثم إذا خولناه نعمة منا
qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qad qala laha alladhina min qablihim قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ibu ayah, kita lihat terjemahan bagi ayat 49. Maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami. Kemudian apabila kami memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia dari kami, berkatalah ia dengan sombongnya, aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Iaitu tidaklah benar apa yang dikatakannya itu. Bahkan pemberian nikmat yang tersebut adalah ujian. Adakah ia bersyukur atau sebaliknya? Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Ayat 59. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka telah juga mengatakan yang demikian. Maka segala yang mereka usahakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ayat 51. Lalu mereka ditimpa keburukan padah perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang zalim di antara golongan, iaitu yang musyrik, ini pasti akan ditimpa juga akibat buruk perbuatan-perbuatan mereka. Iaitu perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Begitulah ibu ayah para penonton, terjemahan, bacaan dan terjemahan bagi ayat 49, 50, 51. Mungkin pagi ini dia kurang stabil, jadi ada beberapa kesilapan, tapi saya dah betulkan dalam bacaan. Baik. 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan sikap sombong manusia. Pertama sekali, Allah gambarkan sikap sombong. Manusia apabila berhadapan dengan musibah, dia akan mencari Tuhan. Dia akan mencari tempat pergantungan.
Dia akan mencari siapa boleh melepaskan dia daripada sesuatu musibah atau sesuatu kesusahan. Tapi bila dia diselamatkan, apa yang dia balas untuk Tuhan? Dia lupa. Dia lupa akan pemberian Tuhan tadi. Tapi maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala manusia mengangkat tangan ataupun manusia terlintas dalam hati dia perlukan satu bantuan daripada Tuhan, pastinya dia akan dapat bantuan tersebut. Sedangkan Allah tahu manusia ini, aku bagi pun besok dia akan kufur. Tapi Allah bagi juga. Allah bagi juga. Tetapi dengan pemberian tersebut, seharusnya manusia dia insaf dan manusia rasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat fa idza massal insan, apabila manusia disentuh sesuatu kesusahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada manusia, ini bukan sikap kali pertama di kalangan umat nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ayat ini, ayat 49, 50, 51 adalah peringatan kepada kaum Quraisy ataupun mereka yang engkar kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, mereka minta tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, tolong doa pada Tuhan kau. Muhammad, minta dengan Tuhan kau. Muhammad, cubalah minta. Mereka tahu Nabi Muhammad baik dengan Tuhan, baik dengan Allah. Jadi mereka minta Nabi Muhammad tolong doakan. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam apabila berhadapan dengan Bani Israel yang engkar, yang menolak ajaran Nabi Musa alaihi salam, malahan lawan Nabi Musa alaihi salam, pelbagai nikmat Tuhan berikan kepada kaum Israel ini. Tapi setiap kali Nabi Musa alaihi salam berdoa, mereka akan dapat. Tapi setiap kali itulah mereka akan kufur. Mereka akan kufur kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beritahu, wahai Muhammad, kalau ada pengikut engkau yang sikapnya begitu, masa susah minta dengan Tuhan, Tuhan tolong, lepas tu dia lupa, dia alpa dan dia patah balik ke pangkal kekufuran, maka ini bukan cerita baru. Ini bukan cerita baru. Ada umat-umat sebelum kau pun sikap mereka sama juga. Sebab itu Allah Taala beritahu ayat 50, qad qala alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Jadi mereka tidak dapat melepaskan diri, mereka tidak dapat menolong diri, mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka tetap juga hidup dalam cengkaman sesuatu kesusahan. Sebab manusia kena ingat, takdir Tuhan ke atas mereka adalah pelbagai. Manusia tidak boleh lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam ayat 51 Allah gambarkan, jadi setiap musibah yang manusia lakukan, kerosakan manusia lakukan, maka manusia akan merasakannya sendiri akan kerosakan yang telah mereka lakukan. Begitulah beberapa ulasan yang dapat saya berikan di awal bicara wara kita dalam mengulas ayat 49, 50 dan 51 surah Az-Zumar. Jadi hari ini kita nak lihat melalui ayat ini apa yang saya nak belajar. Pertama sekali saya kena ingat bahawa saya ni ada Tuhan yang mentadbir, mengurus dan memberi. Jadi saya juga ada Tuhan yang sentiasa menolong saya, membantu saya, mengeluarkan saya daripada sesuatu musibah. Tuhan itu jangan pernah dilupa. Tuhan itu jangan pernah dikufuri. Tuhan itu jangan pernah dijauhkan diri daripadanya. Itu untuk ulasan 3 ayat pertama bagi permulaan bicara kita dah ini, Zat. Permulaan, insya-Allah bermulanya surah Az-Zumar kita. Baik penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita tawakuf seketika, jom berzikir kembali selepas ini. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
ahlan wa sahlan, selamat datang ke madrasah kami. Madrasah apa? Pengajian ilmu kita pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar mengenai tafsir dan juga taranum. Jadi saya yakin, saya percaya penonton yang berada di rumah telah pun bersedia bersama dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi jom kita sibukkan diri kita. Sedikit ulangan, jangan lupa kita buka pada halaman muka surat 1233 dan fokus ayat kita pada pagi ini adalah ayat 49, 50 dan 51. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Da'i Nizal, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Tidak sempurna rasanya kalau kita tidak melihat secara terperinci, sebab program Tanyalah Ustaz khususnya bila membincangkan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran, kita mesti lihat sedalam mungkin, kerana kalimah-kalimah Al-Quran ini dia sangat unik dan luar biasa. Selagi kita congkil, lagi kita detaili, kita akan dapat lihat kehebatan dan juga dapat merasakan keunikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah berfirman faida massal insan. Cuba pinjam dulu mata itu, lihat kepada kalimah massa. Massa maksudnya sentuh. Belum lagi menimpa lagi, baru sentuh. Manusia ini dia tidak boleh diuji sikit. Kena sikit aja dia dah mula menggelupur dah. Dia mula rasa tidak selesa. Faida massal insan. Sebab tidak ada satu musibah, satu mudarat yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banjir besar kaum Nabi Nuh, dengan bencana-bencana, dengan hujan tidak berhenti-henti, dengan ribut, dengan taufan. Jadi macam-macam musibah yang mereka yang Allah datangkan ke atas mereka. Kita ni Allah uji sikit, fa idza massal insan, setiap seorang. Dia tak kata fa idza massan nas, bukan manusia keseluruhan. Setiap seorang kita akan dapat lihat reaksi yang berbeza. Bila saya ditimpa musibah, tindak balas saya berbeza dengan tindak balas Nizal. Tak semua orang ada tindak balas yang sama. Sebab itu dia kata al-musibah ini bila menimpa seseorang, nak lihat fis sudfatil ula, pada respon yang pertama. Bila dia dengar sesuatu musibah menimpa, dia melatah dulu ataupun disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dulu. Mana satu dia sebut? Kalau dia melatah dulu, ya ke Allah macam mana ni Nawat? Tak apalah, macam mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah hujung tu baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan Allah beritahu fa idza asabakum musibatun qalu inna fa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia bertimpa satu musibah, dia akan terus cakap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dur, perkataan dur. Cuba lihat perkataan dur. Dur itu dalam bahasa Arab mudarat. Darurat, mudarat. Dia mudarat tu dalam bahasa Arab. Mudarat itu adalah bahasa Arab. Jadi dur, sesuatu mudarat. Tengok pada perkataan dad dengan ra. Dua-dua ni huruf yang tebal, berat. Darra, durrun, durrun. Berat sebut, begitulah berat nak tanggung. Berat sebut, berat nak tanggung. Sebab dia sangat signifikan. Ringan pada lisan, ringan pada faham, ringan pada tanggungan. Berat pada lisan, berat pada sebutan, berat jugalah untuk ditanggung. Durrun, da, huruf besar, huruf susah. Ra, bukan semua orang boleh sebut dengan tepat. Da'ana, manusia terus berdoa. Apabila manusia ditimpa sesuatu musibah, durrun, da'ana, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'ana, doa, asal perkataan daripada dakwah. Da'a, yad'u, doa. Kita pun sebut doa. Jadi inilah dia. Manusia bertimpa satu musibah, dia terus berdoa. Doa ini pula tak semestinya kita dapat lihat. Tak semestinya doa ni tak semestinya dengan angkat tangan. Walaupun selepas solat fardu, kita adalah digalakkan untuk doa bersama-sama, mengangkat tangan. Atau kita sendiri pun berdoa, kita mengangkat tangan. Nabi SAW pun pernah diriwayatkan, Nabi angkat tangan berdoa. Mengangkat tangan berdoa. Tapi ada doa yang orang tak angkat tangan.
Contohnya Contoh Ustaz. makan, doa makan. Tak angkat tangan pun tak apa. Jumpa je, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kan kita jumpa kawan kahwin, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Tak ada angkat tangan pun, sebutan itu adalah doa. Dan ada juga doa yang berbentuk lintasan hati. Contohnya Ustaz. Contoh, kita tengok aja kan, tengok orang tu pakai katakan orang tu pakai katakan dia pakai kereta elok lah dia pakai kereta kita nak sokong produk Malaysia ni X70 kita katakan dia pakai X70. Saya pakai Myvi je tengok X70, ya Allah, dalam hati dia kata, ya Allah, kalau aku dapat dimurahkan rezeki aku nak beli. Lintasan tu. Cuba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa perubahan kiblat. Peristiwa perubahan kiblat kan? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal kiblatnya Baitul Maqdis. Tapi selalu terlintas dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kalau kiblat kami Kaabah. Lintas tu, lintasan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu doa berbentuk lintasan hati juga doa. Doa ramai-ramai doa. Doa secara spesifik pun doa. Apa saja lintasan baik, kita tengok orang susah, kita kata, ya Allah, kau murahkanlah rezeki mereka. Dalam hati kita sebut. Duduk ramai-ramai ni, kita tengok ada orang susah lalu, kita kata, ya Allah, kau murahkan rezeki dia. Walaupun kita tak lafazkan secara lisan. So, apabila manusia timbul musibah, manusia akan berdoa. Memang manusia ni, dia akan cari tempat bergantung. Jadi dalam ayat ini, Allah nak beritahu bahawa tempat bergantung mereka ialah Allah. Da'ana, thumma idha khawwalnahu ni'matan. Tengok, thumma. Perkataan summa. Cuba lihat, berikan perhatian pada thumma. Saya pernah sebut beberapa kali, thumma adalah membawa maksud selepas sesuatu ketika atau setelah beberapa tempoh. Itu disebut sebagai thumma. Thumma litartibi walitarahi. Maksudnya dia datang selepas itu tetapi tempohnya kemudian-kemudian. Mungkin juga hari ini dia selamat, tapi dalam sehari dua dia selamat ni, selepas dia berdoa dia selamat. Contoh, sepatutnya kapal layar dia naik tu patut terbalik. Bila tengok ombak datang besar, layar dia tak sanggup untuk menempuh, dia berdoa. Tengok kanan, kiri, depan, belakang tak ada orang. Dia berdoa pada ya Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. I will never forget you. Tolongkan aku Tuhan, aku tak akan lupa kau sampai bila-bila. Ombak pun hilang, layar pun jadi tenang kembali. Berlayar elok, berlayar sampai di darat, masih lagi insaf tu ada. Sebab benda tu masih ingat dalam kepala dia lagi. Selamat ni, masih lagi. Tapi setelah seminggu, slow dia drop. Slow dia drop, patah balik tempat asal. Sebab itu dia summah. Dia kan summah itu dia tak berlaku immediately. Idza khawwalnahu ni'matan minna, apabila kemudian kami datangkan untuk dia nikmat, dia seronok, dia happy dan dia terima kasih. Kemudian dia kembali balik, qala innama utituhu ala ilmin. Ayat ni tak syok dengar ni. Apabila dia selamat, dia kata sebenarnya bukannya apa kan, aku kontrol layar tu. Aku kontrol enjin, aku slowkan speed, aku cuba. Jadi dia kata dialah punca dia selamat. Bukan Allah. Bila dia mula rasa bongkak lah, rasa sombong. Allah Ta'ala beritahu, bal hiya fitnatun walakinna aktharahum la ya'lamun. Itu adalah ujian. Allah beri kamu ujian. Ujian yang menimpa manusia ni boleh jadi ujian dalam bentuk perkara yang baik dan boleh jadi ujian dalam bentuk yang tak baik. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa inna ma dzalika minhu istidraj." Bermaksud apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba-Nya daripada perkara dunia yang diinginkannya, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepadanya, maka ketahuilah bahawa perkara itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, ini ayat 49. Kita nak faham supaya bila Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, jangan lupa Allah. Don't forget Allah. Don't forget whatever the benefit that you receive from Allah Subhanahu wa taala. Cakap putih begini. Apa-apa saja manfaat keselamatan yang kita terima daripada Allah, jangan lupa Allah. Jangan sombong.
Kalau Allah tidak izinkan steering kereta kita tak sampai ke TV3. Kalau Allah tak izinkan untuk saya pulang ke Bandar Seri Putra, tak sampai. Tak ada siapa yang pandai atas dunia ini. Tuhan boleh buat apa saja sebab semua dalam genggamannya. Qabdatuhu, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mahukan satu perkara, dia kata kun fayakun. Tak ada siapa yang boleh lepaskan diri daripada itu. Jadi ayat 50-51 kita akan susuli dengan perbincangan dari semasa ke semasa. Jangan ke mana-mana, bersama kami terus. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, jom kita berzikir kembali selepas ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kerana di awal pagi ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat bernafas itu rezeki, bangun daripada tidur Ustaz ya. Kita berjumpa dengan berjumpa pula dah lain macam. Bangun daripada tidur tengok sebelah kita, masih lagi nampak pasangan kita, itu pun rezeki. Bahkan di awal pagi lagi kita dapat ilmu perihal berkaitan dengan tafsir dan juga taranum. Itu juga satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah penonton, seperti biasa saya nak maklumkan kepada anda semua, sekarang kita tunggu mandat daripada Ustaz terlebih dahulu. Tetapi seandainya ada di antara kita yang ingin membuat panggilan ataupun boleh bertanya soalan dan sebagainya, anda boleh terus ke talian kami 0377261603, dan jangan lupa untuk like dan juga kongsi Facebook Live kami Tanyalah Ustaz pada hari ini. Saya dan Inizal dan juga panel kita Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, pahala di hujung jari anda insya-Allah. Baik, setakat ni macam mana Ustaz? Boleh saya dapatkan lampu hijau? Boleh. Boleh. Kita telah pun bersedia dengan soalan-soalan kita insya-Allah penonton. Jadi sebarang persoalan yang berkaitan dengan tafsir dan juga taranum Quran surah Az-Zumar ayat 49, 50, 51 dialu-alukan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan daripada soalan daripada saudari Ruby Abu Bakar Ruby, merujuk kepada ayat 49. Sesungguhnya aku dapat nikmat ini kerana kepintaranku. Merujuk kepada siapakah ayat ini ditujukan Ustaz? Kita mohon pencerahan, silakan. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa manusia ini berkata qala innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku dapat sesuatu pelepasan daripada sesuatu musibah kerana aku pintar. Kepada siapa Allah tujukan? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ruby, kepada Farid Ravi, kepada Daik Nizal dan kepada seluruh 1.7 bilion penduduk beragama Islam di atas dunia ini. Kalau kita lihat fokusnya itu adalah pada umat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokusnya maksudnya khitab mubashir ala ashab atau ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bukan disebabkan khusus tetapi disebabkan umum. Semua kita adalah ditujukan ayat ini supaya kita tidak lupa dan juga tidak sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Sebab manusia zaman ini lebih lagi harus hayati ayat ini dan Inizal. Sebab zaman Nabi tak ada orang buat kapal terbang pergi ke angkasa. Zaman Nabi belum ada orang buat teknologi drone, orang belum ada buat satelit, orang belum ada buat benda-benda yang di luar akal manusia. Kalau dah ingat dulu masa kat sekolah menengah tahun 90-an lah kan, cikgu pernah tanya macam mana, apa cadangan anak-anak murid untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Jadi ada kawan beritahu, kita buat jalan bertingkat-tingkat cikgu. Kawan-kawan semua gelak. Kau apalah kau punya idea ni merepek. Jadi kau buat jalan raya bertingkat-tingkat. Tapi pada hari ini itulah solusi dia. Pada zaman tu orang tak tahu. Jadi zaman Nabi, zaman sahabat belum ada tahu lagi. Tapi zaman sekarang
manusia lebih canggih. Jadi supaya manusia tak merasakan dialah pandai. Kepandaian itu semata-mata datang daripada dia. Disebabkan saya baca, disebabkan saya buat research, disebabkan saya buat experimental test, saya buat itu, saya buat ini, sebab itulah saya jadi pandai. Ilmu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Sebab itu, Da'i Nizal dan juga para penonton, ilmu dalam bahasa Arab, knowledge dalam bahasa Inggeris. Ilmu dalam bahasa Arab, knowledge dalam bahasa Inggeris. Knowledge, kalau saya lihat dari sudut connotation dia ataupun konotasi dia lebih kepada surface saja. Knowledge, you know the thing, you tahu. Oh, ni warna merah, oh ni kertas, oh ni dakwat. Tapi kalau saya tak lihat kertas saja. Saya lihat kertas ini daripada pokok. Pokok ini tumbuh atas permukaan bumi. Bumi ini pula milik Tuhan. So pokok ini tumbuh atas izin Tuhan. Siapa yang siram pokok dekat hutan? Allah Subhanahu Wa Taala siram. Jadi saya akan nampak ilmu, dia akan pergi bawa saya kepada Tuhan. Ilmu mesti membawa manusia kepada si pencipta, sang pencipta. Kalau dia hanya sekadar kehebatan manusia, itu belum lagi membawa kita ke mana-mana. Ini yang disebut dalam pengislamisasian knowledge, apa yang disebut oleh Naqib Al-Atas dalam buku-buku beliau, untuk membangkitkan orang supaya ilmu tidak dipisahkan daripada Tuhan. Sebab itu manusia akhir zaman ini seharusnya lebih menginsafi ilmu yang mereka ada, bukan atas kepandaian mereka semata-mata, bahkan ianya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni tak ada apa-apa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tak sama ke orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tuhan mulakan kehidupan manusia dengan membaca. Siapa yang wujudkan bumi? Siapa yang wujudkan langit? Siapa yang wujudkan keluli? Siapa yang wujudkan semua bahan-bahan logam di atas dalam perut bumi? Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Da'i Nizal, hebat macam mana you boleh buat kapal terbang, you boleh buat jet, you boleh buat roket sampai ke angkasa lepas. Cuba buat padi sebiji tengok. Masya Allah. Cuba padi sebiji tengok. Padi itu Tuhan yang buat. Cuba padi sebiji tengok. Kalau you boleh buat, you hebat. Tapi you boleh buat semua benda yang lain, tapi benda simple Tuhan tunjuk dengan awak tak boleh buat. Manusia lemah. In the end, you are weak. Kita lah still weak, lemah. Ya. Yeah. Still depend on Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Merujuk kepada ayat 49 surah Az-Zumar. Dua perkara yang paling banyak dalam hidup kita, dosa, dan yang kedua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, jika dapat sesuatu nikmat, adakah cukup hanya sekadar kita sebut alhamdulillah di bibir, sedangkan dari segi pakaian, akhlak dan tingkah laku langsung tidak melambangkan seseorang itu sedang bersyukur? Dia simple aja. Syukur ini ialah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada jalan yang Allah suka. Jadi kalau manusia terima macam-macam nikmat, Allah beri saya ilmu tu saya mesti guna untuk jalan kebaikan, membangunkan umat, develop my country, develop my community, develop my institution, develop my family. Knowledge bukan untuk digunakan dan manipulate the situation. You gunakan ilmu untuk manipulasi keadaan-keadaan tertentu. Disebabkan you pandai berbicara, you pandai 2-3 fakta, kemudian you cuba manipulate situation. Itu bukan ilmu. Bahkan ilmu yang seumpama, kalau ilmu itu daripada awal lagi, kalau saya belajar ilmu untuk merosakkan, maka saya adalah manusia yang paling tidak direstui oleh Tuhan. Saya kena insaf. Sebab itu soalan daripada saudara Faizal adalah cukupkah sekadar sebut alhamdulillah di bibir? Sedangkan dari segi pakaian, akhlak, tingkah laku tidak ada perubahan. Dia mesti ungkapan itu menggambarkan apa yang ada. Dia al-qaul yuwafiqu al-fi'l. Perkataan itu mesti selari dengan perbuatan. Biarpun kita tak banyak bercakap, tetapi perbuatan kita menggambarkan siapa kita sebenarnya. Sebab itu, seperti mana yang disebut oleh Syekh Sya'rawi dalam kitab Khawatir beliau, dalam tafsir Sya'rawi kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan manusia dengan ibtila, ikhtibar. Ibtila, ujian itu adalah satu test daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ujian nak lihat siapa yang kental jiwa dan siapa yang tidak kental jiwa.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sama ada satu perkara itu baik ataupun buruk, dua-dua itu adalah fitnah. Dan Nizal kena ingat, dan juga para penonton, ini pesan untuk diri saya juga, bila Allah berikan sesuatu nikmat, bukan untuk kita berseronok, kita kena insaf. Allahu Akbar. Tuhan bagi ni untuk apa ni? Tuhan nak test saya, Tuhan nak uji saya. Mungkin Allah nak sesuatu benda saya lakukan dengan kedudukan, dengan peluang yang Tuhan berikan. Dan boleh jadi juga sesuatu musibah yang menimpa manusia itu menjadikan manusia rasa jauh daripada Tuhan. Nablu bisyarri linara man yasbir. Allah uji manusia dengan sesuatu keburukan sebab Allah nak tengok siapa di antara kita yang paling sabar. Dan manakala wa nablu bil khairi linara man yashkur wa man yatgha. Apabila seseorang itu diberikan sesuatu nikmat, sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lihat siapa di antara mereka yang berterima kasih pada Allah dan siapa pula dengan nikmat tersebut melampau batas. Allah. Jadi Tuhan nak test. Jadi saudara Faizal, bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harusnya digunakan pada jalan Allah suka. Jangan solat masa susah sahaja. Solat jugalah masa senang. Ingat Allah masa senang, Allah akan ingat kita masa susah. Jangan terbalik. Ingat Allah masa susah, masa senang lupa Allah. Jadi masa senang lupa Allah, nanti masa susah Allah pun akan lupakan kita. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, jom kita berzikir kembali selepas ini. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita gambarkan rasa nikmat Al-Quran itu melainkan untuk orang yang membacanya, melainkan untuk orang yang tadabbur ayat demi ayat, patah demi patah perkataan. Baik, kita teruskan dengan sesi tadabbur kita. Dan penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, seperti biasa kita merujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman kita pada halaman 1233. Fokus ayat kita adalah surah Az-Zumar. Sekarang kita berganjak pada ayat yang ke-50, sesi tadabbur kita. Baik, Ustaz, kita teruskan dengan sesi tadabbur kita ayat 50. Ya, ayat 50. Tapi sebelum ayat 50, saya nak ibu ayah, para penonton, cuba beri perhatian pada kalimat, pada huruf bal. Bal dalam ayat 49 tu. Okey, sorry. Terima kasih kepada penerbit yang patahkan balik ayat, pergi balik ayat ni. Bal, perkataan bal. Tiap kali kita jumpa bal ni, dia adalah satu ungkapan yang sangat menyentap. Bal hiya, macam tu disebut. Bal, bahkan ini adalah satu ungkapan Tuhan tegaskan kepada manusia. You rasa you hebat, you rasa macam mana pun, bahkan yang datang itu adalah ujian. Patut bahkan itu dia telah merangkumi satu jawapan yang sangat mendalam bagi mereka yang kufur atau mereka yang lupa akan segala pertolongan yang Tuhan bagi. Kita masuk ayat ke-50. Sepatutnya rasa sentak, Ustaz. Tersentak. Tiap kali kita jumpa bal, kita mesti buka mata lebih sikit. Bal baca Quran kan? Bal. Apa dia? Jadi dia ada some message yang very deep Tuhan nak sampaikan. Okey, kita lihat pada ayat 50. Bila kita lihat ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Qad qalaha alladhina min qablihim. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka telah juga mengatakan yang demikian. Demikian qad qala asalnya qad qala ha. Ha itu kalimat-kalimat yang sebelum itu. Jadi maksud umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun pernah mengungkapkan perkara yang sama. Sebab itu bila saya baca tafsir Sya'rawi, beliau sebut begini. Beliau sebut ini bukan satu cerita, ini bukan satu anggapan ataupun satu andaian.
bahkan ianya adalah satu perkara yang benar-benar berlaku. Umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad, wahai Farid, wahai Da'i Nizal, wahai orang Malaysia, umat sebelum kamu pernah sebut benda yang sama. Maksudnya, ini semua atas kepandaian kami. Kami yang selamatkan diri kami. Apa pula tiba-tiba takdir, apa pula tiba-tiba Tuhan tolong. Apa. Jadi dia hilang. Seperti mana berlaku ke atas Qarun. Hebat sangat Qarun kan? Dulu Qarun hebat. Sekarang mana pergi Qarun? Firaun hebat, mana pergi Firaun? Namrud hebat, mana pergi? Mana pergi istana Kaisar? Bagaimana kerajaan dahulu yang membina pelbagai kehebatan? Mana pergi kerajaan Sabak yang dulunya hebat, yang boleh buat empangan, yang boleh buat tadahan air. Sehingga digambarkan kerajaan Sabak ini punyalah dia punya kerajaan yang sangat baldatun tayyibatun, bagi perkataan tayyibah itu. Baldatun, sebuah negeri yang sangat-sangat baik, sangat-sangat makmur. Lalat pun tak ada. Nyamuk pun tak ada. Sehingga demikian ulama tafsirkan, punyalah aman damai seronoknya. Mana pergi sekarang? Jadi manusia lupa akan pemberian Tuhan. Manusia lupa akan segala macam nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi sekarang semua itu pergi mana? Yang rasa mereka lah hebat, mereka lah umat yang gagah. Mana pergi Firaun yang buat piramid, walaupun dia masuk Seven Wonders? Mana pergi? Mana pergi kaum Ad yang buat Petra, yang buat bangunan, pantang nampak bukit, pantang nampak batu, dia buat pahat, buat rumah, buat macam-macam. Jadi mana pergi mereka semua? Hebat kan? Hebat, tapi sudah hilang. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Jadi natijahnya, kalau kamu rasa hebat, kamu akan kekal. Tapi tidak begitu. Kamu semua tidak dapat selamatkan. Ilmu yang kamu ada itu, kalau tidak dialas dengan keimanan, kalau tidak disadur dengan ketakwaan, kalau tidak digantungkan kepada Allah, dia tidak membawa kita ke mana-mana. Dia tidak akan menyelamatkan kita. Apa istilah selamat? Da'i Nizal, sebuah negara yang selamat, sebuah negeri yang selamat, bukan kerana bangunan mencakar langit. Bukan dengan ada kereta api berlapis-lapis. Bukan ada pelbagai teknologi yang mencakar langit dan pelbagai teknologi yang luar biasa. Jadi, bukan itu. Kecanggihan sebuah negeri itu, bagaimana segala kemewahan, pemberian Tuhan, kekayaan itu diurus secara saksama, diurus secara bijaksana, menggunakan segala nikmat ini dengan tidak lupakan Tuhan. Bangunkan juga akhlak, bangunkan juga akidah, bangunkan juga kebajikan. Jadi mesti lihat dalam konsep yang lebih luas. Kalau tak, manusia akan hilang fokus. Manusia akan hilang hala tuju. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Di mana? Di mana segala macam kepandaian kamu boleh selamatkan kamu atau tidak? Tak boleh. Boleh Firaun rasa dia panjang umur. Bill Gates yang kaya raya, yang ada berbilion harta dan juga kekayaan, bila ditimpa kanser boleh selamatkan diri. Berapa ramai yang meninggal kerana kanser? Contohnya saya beritahu, semoga mereka semua dalam rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala, juga bagi mereka yang beragama Islam yang meninggal kerana penyakit ini, semua ada kafarah di sisi Tuhan. Tapi nak beritahu, di mana kekayaan itu patut, kepandaian, kecanggihan, boleh selamatkanlah. Stephen Jobs pergi mana? Kan, Job Stephen. Mana pergi? Jadi maksud dia pun sudah meninggal. Tapi nak beritahu, segala macam kepandaian dia buat dalam teknologi Apple ni, mana ujungnya? Dia tidak dapat selamatkan diri dia. Dia mesti serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun begitu juga. Jadi kita mesti ingat, kita ada Tuhan, kita ada tempat bergantung. Jangan pernah ada rasa berhenti daripada menjadi seorang hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Tak kira siapa saja kita, sehebat mana sekalipun, kita mesti merasakan bertuhankan Allah. Mesti ada God conscious. Allah. Mesti ada God conscious. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Rely on Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, next question from Muhammad Izzuddin Din. Merujuk kepada ayat yang ke-50, mafhumnya, segala yang mereka usahakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah perbuatan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk halus juga termasuk perbuatan yang cuba dimaksudkan dalam ayat ini? Kita mohon pencerahan.
Maksudnya merujuk kepada 50 yang mafhumnya maka segala yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Adakah perbuatan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Makhluk halus juga termasuk perbuatan yang cuba dimaksudkan dalam ayat ini. Macam mistik sikit ni. Mistik. Jadi mana mungkin sama. Jadi makhluk tetap kekal makhluk. Hebat macam mana pun dia tetap makhluk. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila mencabar bila mencabar manusia untuk cipta Al-Quran. Bila Allah cabar manusia cipta Al-Quran kan. Allah Subhanahu wa taala golongkan dalam golongan yang dicabar itu adalah jin. Betul tak? Maksudnya faktu dia kata kamu dan juga jin bekerjasamalah untuk melawan ayat-ayat aku atau mencipta ayat selain daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab di zaman jahiliyah ada kepercayaan bahawa segala kehebatan-kehebatan yang manusia miliki adalah daripada bantuan dan juga ma'unah daripada jin. Sehingga wujud dipanggil Wadi Abqari. Sebuah lembah yang digelar sebagai lembah kepandaian, lembah Abqari. Abqari kepandaian, kecerdikan. Dan dikategorikan lembah Abqari ini syarat dengan jin-jin yang pandai. Jin-jin yang pandai. Jadi Allah cabar, kalau kamu pandai, jin tu kalau kamu rasa pandai, suruhlah dia buat Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada manusia bahawa manusia ini perlu ada rasa bergantung kepada Tuhan. Jadi jin, makhluk-makhluk ini dia tidak ada kuasa ke atas manusia. Namun demikian tidak dinafikan adanya ilmu-ilmu mistik, ilmu-ilmu sihir yang dipelajari oleh manusia daripada jin. Dan ini di antara ilmu yang tertua di atas dunia ini dan inizal. Yu'allimunan nasa sihr. Jadi manusia itu diajar sihir oleh jin, oleh iblis, supaya manusia ini dia hilang aman damai dalam kehidupan. Hilang aman damai dan hilang fokus dalam kehidupan. Sebab itu manusia mesti merasakan bahawa dia ada Tuhan. Macam inilah Da'i Nizal. Saya pernah bercakap dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni dia pun buat perubatan Islam. Saya kata macam mana ramai yang kena ni. Dia kata ustaz dia umpama matahari yang menyinari bumi. Ada tempat kena, ada tempat tak kena. Jadi ilmu sihir dan juga ilmu-ilmu mistik ni orang boleh tuju, orang boleh hantar. Jadi kita yang kena lebih berhati-hati. Jangan lupa berwirid, jangan lupa berdoa, masa sebelum tidur jangan lupa beberapa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berusaha untuk membentengkan diri macam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu sendiri adalah dibaca untuk membenteng diri. Jadi kita ada sumber yang sangat hebat iaitu Al-Quran Al-Karim untuk dijadikan sebagai benteng untuk mengubat diri kita, juga menawar segala macam penyakit ataupun penyakit-penyakit yang boleh datang daripada luar. Sebab itu Al-Quran adalah syifa' ulinnas. Al-Quran adalah obat untuk manusia. Jadi obat itu bukan untuk ditelan tetapi untuk diamal. Dan juga untuk amalan rohani kita. Okey, bentengkan diri kita dengan amalan rohania. Baik, soalan seterusnya daripada Mak Etun merujuk kepada ayat yang ke-50. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka telah juga menyatakan yang demikian. Maka segala yang mereka usahakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Apakah maksud ayat 50 ini, Ustaz? Adakah ayat ini bermaksud mereka sombong dan ego walaupun sudah sampai peringatan dari orang yang terdahulu? Kita mohon pencerahan, silakan. Ya, betul. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini memberi peringatan kepada manusia. Dan juga Allah beri peringatan kepada manusia bahawa jangan mewarisi sikap orang terdahulu dengan merasakan mereka lah pandai, mereka lah cerdik, mereka lah hebat. Sedangkan hari ini mereka semua dah tak ada. Ini dijelaskan dalam beberapa tafsir yang sempat dicapai. Di antaranya Imam Tabari sebut anggapan mereka bahawa ritual yang mereka lakukan seperti menyembah berhala dan sebagainya telah membantu mereka untuk bebas daripada masalah yang mereka hadapi.
Jadi mereka kata berhala-berhala itulah yang tolong mereka. Idol-idol itulah yang tolong mereka. Pergantungan mereka. Jadi mereka tak perlu kepada satu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebut oleh Ibnu Atiyah, ayat ini mengingatkan kita kepada sikap masyarakat seperti yang disebut dalam ayat lepas, iaitu ayat 50, bahawa sikap yang sama diwariskan yang diwarisi itu daripada umat-umat terdahulu seperti daripada Qarun, Haman, daripada Fir'aun. Jadi mereka mewarisi. Jadi adakah kita pun akan mewarisi juga? Ini persoalan yang besar. Mudah-mudahan tak ada siapa kita, tak ada seorang pun antara kita yang akan ada jejak langkah umat-umat yang seperti ini. Dia perlu daripada di awal kita membesar, kita disuapkan, kita diasuh bahawa tempat pergantungan kita, apa saja kehebatan, tak kira lah universiti mana you graduate. Saya ada baca satu buku, saya pernah sebut dalam program Tanyalah Ustaz juga. Profesor Harry Levis, dia ada tulis buku Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul. Judul buku ini yang membawa maksud kecemerlangan tanpa pengasuhan jiwa. Bukan dia seorang, banyak lagi sarjana-sarjana barat yang mula berfikir, mula merasakan bahawa universiti ini yang hebat-hebat ini, dia mesti melahirkan generasi yang seimbang dari sudut tuntutan dunia dan dari sudut tuntutan akhirat. You bagi dia ilmu, dia hebat, dia graduate daripada universiti terkemuka dia, Harvard ke Oxford, balik mesti orang berebut, sebelum habis belajar lagi orang dah nak ambil kerja. Tapi bagaimana jiwa yang diasuh di universiti tersebut, itu persoalan yang ditimbulkan oleh Profesor Harry Levis. So, kita juga perlu fikir benda yang sama di universiti-universiti tempatan, kolej-kolej tempatan. Kita harus fikir bagaimana generasi yang bakal kita lahirkan di Malaysia ini adalah generasi yang seimbang emosinya. Ada bangunan mencakar langit, tidak cukup sekadar itu, siapa yang akan isi? It's not about a first class facility, but we are talking about first class mentality, which is adapt dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kita selalu bercakap mengenai first class facilities. Kita ada first class facility yang cukup canggih, tapi orang yang macam mana kita nak lahirkan? So kita mesti ada strategi yang berterusan. Ini yang disebut dalam beberapa tafsir, dan juga ini merujuk juga apa yang ditanya oleh Mak Etun. Ya, betul, manusia ini selalu lupa, selalu akan ingat apa yang dia rasa dia hebat, tapi dia lupa di sebalik segala sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Inizal, kalau pergi lebih jauh lagi kan, kerdepan mata saya, gerak-geri jari jemari saya, mulut saya dan peti suara ini yang keluarkan bunyi, I am nothing. I am nothing in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Farid Rawi ini hanya nama, tetapi pada hakikatnya semua itu adalah pemberian Tuhan. Rasulullah pernah tanya kepada Bilal bin Rabah, bila Rasulullah pergi Serat Mi'raj, dengar bunyi terompah Bilal. Rasulullah tanya, apa amalan kau sampai aku dah dengar bunyi terompah kau dalam syurga? Bilal jawab, ana lastu illa ma a'tani Rabbi. Allahu Akbar. Dia tak masuk Harvard, dia tak masuk mana-mana universiti yang hebat. Ini banyak kali Harvard disebutkan, sorry. Dia tak masuk universiti yang hebat, tetapi ungkapan dia mendahului mana-mana punya cendekiawan. Aku ni tidak ada apa-apa melainkan apa yang diberikan oleh Tuhan aku. Allahu Akbar. Ungkapan itu seharusnya ditulis dengan tinta emas. Betapa seorang lelaki yang nama telah ditempa dalam syurga, confirm masuk syurga, dia kata aku ni tak ada apa-apa melainkan dengan apa yang diberi oleh Tuhan aku. Masya Allah. Jadi begitulah seharusnya. You jadi hebat macam mana pun, you must feel nothing in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau ikutkan renungkan ni banyak sebenarnya Ustaz, nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami. Teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.
tahniah, syabas saya ucapkan kepada anda semua kerana masih lagi mampu dan kekal setia bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kerana hujung minggu inilah masa kita bersama dengan Al-Quran. Kita nak tengok panel handsome kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik penonton, jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya untuk pagi ini. Baik, soalan daripada saudari Siti Nurbaya. Soalannya adalah merujuk kepada ayat 50. Usaha tangga kejayaan. Bagaimanakah cara sebagai umat Islam ingin mempersembahkan hasil usaha mereka apabila telah berjaya dengan mendapatkan keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pula mendapat kemungkaran dan juga azab daripadanya. Silakan Ustaz. Ya. Dia usaha tangga kejayaan. Maksudnya kita ini bila buat sesuatu perkara kena ada usaha. Sungguh-sungguh usaha sampai kita bahasa mudahnya lunyai lah. Kita kena melunyaikan dia. Tak tahu betul atau tidak, tapi saya nak mudahkan kita. Lunyai maksud sungguh-sungguh kita buat sampai kita betul-betul digest, betul-betul kita hadam dengan sesuatu subjek, dengan sesuatu perkara. Saya selalu percaya macam ni, Siti Nurbaya. Ustaz selalu percaya macam ni. Maksudnya bila sesuatu peluang itu diberikan kepada saya mesti buat yang terbaik. Saya diberi peluang untuk menjadi tetamu dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Saya kena baca, saya kena tahu, saya kena hadam isu. Bila saya buat, saya sendiri rasa satisfied. Saya rasa saya berpuas hati dengan apa yang saya baca dan apa yang saya sampaikan. Dan begitu juga dalam hidup saya ni, dan juga saya harap ramai yang begitu. Bila buat sesuatu perkara, buat sampai jadi. Buat sampai kita faham. Saya ambil contoh. Katakan saya ni seorang pelajar sarjana muda Al-Quran dan Sunnah, belajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Contoh, bila saya belajar subjek ni, satu subjek, saya katakan subjek Al-Israiliyat. Belajar subjek Israiliyat. Saya mesti belajar 4 bulan saya belajar subjek itu. Saya mesti tahu selok-belok Israiliyat, apa syarat-syarat dia, apa punca sebab masuk Israiliyat, bagaimana saya sebagai seorang sarjana besok, seorang pelajar yang bergraduan dalam bidang Al-Quran Sunnah, tahu macam mana menganalisa riwayat-riwayat yang palsu. So saya mesti sampai begitu. Dulu bila Ustaz belajar Al-Quran, semua orang tahu Ustaz belajar Quran umur 18 tahun, lepas convert belajar Al-Quran. Orang yang mengajar Ustaz tu budak umur 7 tahun. Dia ajar saya 30 minit, dia ajar saya setengah jam, tapi saya akan ulang kaji 3 jam. Dia ajar saya 30 minit, setengah jam, saya ulang kaji 3 jam. Kenapa saya buat demikian? Supaya saya nak cepat pandai. Saya nak boleh cepat baca. 3 bulan usaha itu menatijakan hasil. Sebab itu Da'i Nizal, apa saja kita buat, menepati sunnah alam, Tuhan takkan kata tidak. Sebab itu kejayaan ini bukan hak milik orang beriman semata-mata kan? Ada je orang tidak beriman berjaya. Ada juga orang tak beriman ni lebih kaya raya, lebih berkuasa. Sebab Tuhan tidak pernah menafikan sunnah alam. Kalau you nak berjaya, you kena bangun awal pagi lah. Baca buku, belajar, solat tahajud, solat fardu berjemaah, kemudian solat sunat duha. Dan buka kedai awal kalau kedai kita nak maju. Pukul 8 dah buka kedai, kita dah solat sunat duha. Dan kita niatkan benda yang kita buat tu sebagai satu jihad ekonomi. Ini pukul 9 tak buka, pukul 10 baru buka. Barang kat kedai tak cukup. Orang datang, kita tak berapa nak layan. Customer datang, kita sombong-sombong. Customer datang tanya, kita buat tak tahu. Carilah kat ujung tu ada. Bertanya, bang, mana ada kat ujung? Cuba cari kat ujung tu. Tak ada lah bang. Kalau tak ada, tak ada lah tu. Sampai kita macam mana nak maju? Mana nak maju? Macam mana nak maju? Sebab itu, Siti Nurbaya, kejayaan itu dia adalah datang dengan usaha. Kita usaha, Allah tidak menafikan pemberian tersebut. Setelah kita berjaya, kita kembalikan manfaat tu kepada agama balik, kepada Islam balik, kepada pembangunan. Supaya kita tak jadi orang yang semua wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Itu kita kena ingat.
Kena sematkan dalam hati. Kalau kita rasa kita tahu, ada orang lebih tahu daripada kita. Kalau kita rasa kita pandai, ada orang lebih pandai daripada kita. Tapi yang paling pandai Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita tak boleh compare diri kita dengan Tuhan. Tetapi kalau saya rasa saya boleh baca tafsir, saya cakap tafsir, percaya tak ada orang lebih hebat daripada saya. Itu saya kena tahu bahawa ada orang lebih hebat. Kalau datang bercakap, mungkin saya kena berguru dengan dia pula. Begitulah ilmu dan watak serta adab dan akhlak kita dalam berilmu, belajar ilmu dan juga memajukan diri. Sifat tawaduk kena ada. Lagi kita tawaduk, lagi akan Tuhan angkat. Kan orang tua tu sebut apa? Ikut resmi padi. Ikut resmi padi, ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Tak rugi, takkan kita rugi. Betul tak? Ular itu kalau menyusup di celah-celah buluh bisa dia hilang atau tidak? Takkan hilang. Tunduk takkan hilang, tapi Allah akan lebih angkat. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang merendahkan diri kerana Allah, tawadhu kerana Allah, Allah akan angkat. Mudah-mudahan banyak nasihat yang kita belajar untuk pagi ini. Baik penonton, sekarang jom kita sibukkan lagi diri kita. Kita masih lagi pada halaman yang sama, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman pada halaman 1233 dan kita berganjak fokus kita kepada ayat 51. Saya ulang ya, sekarang kita fokus kepada ayat 51 surah Az-Zumar. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Next question from Nurashikin Muhammad Yusof. Baik, soalan saya. Merujuk kepada ayat yang ke-51, apa hukuman di dunia dan juga di akhirat bagi orang di atas kezaliman dan mulutnya sehingga terasa hati dan orang itu yang membantunya sudah meninggal dunia? Kerana apa yang dikatakan di hadapan khalayak orang ramai. Silakan Ustaz. Kezaliman lisan. Ya, betul. Bercakap tanpa merasakan orang lain penting. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 51. Kita baca dulu ayat 51 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa asabahum sayyi'atu ma kasabu والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين صدق الله العظيم. Lalu mereka ditimpa keburukan, padah perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang zalim di antara golongan yang musyrik ini akan ditimpa juga akibat buruk perbuatan jahat yang mereka lakukan dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Jadi soalan daripada Nurashikin mengenai lisan ini. Saya teringat satu riwayat. Pernah ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausina ya Rasulullah. Ausina ya Rasulullah. Jadi bila kata ausina, kita kena ingat benda ni sangat penting. Wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah. Bila kata wasiat ni very important message that I'm asking you. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dengan keluarkan lidah, baginda pegang. Imsik hadha, pegang yang ini. Kalau tak pegang dalam erti kata, tak bolehlah faham secara literal nak Dai Nizal. Pergi mana-mana, pegang lidah. Kenapa? Nabi pesan suruh pegang. Tak, Nabi kata pegang, maksudnya imsik, tahan dia. Tahan dia daripada berbicara perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana diam itu lebih baik daripada berbicara kalau bicara itu membawa kepada kemudaratan. Tapi memang ada, saya tak nafikan Ashikin, dalam hidup kita ni
variasi dalam hidup ni kita akan jumpa dengan orang-orang macam ni. Orang yang cakap double meaning, orang yang cakap dengan ayat-ayat sarkastik, perli-perli, ayat sindir-sindir, ayat yang menusuk kalbu. Memang target dia nak bagi kita sakit hati. Memang target dia nak bagi kita tergasa. Tapi nak buat macam mana? Manusia kan kita kena hadapilah, kita yang kena kental. Kita yang, kalau macam inilah Syikin dan juga para penonton, kalau kita rasa kita tak suka, kita angkatlah punggung, jalanlah pergi tempat lain. Kalau tak payahlah buat ucapan balas. Sebab Quran sebut begini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kalau ada orang jahil berbicara, yalah dia berbicara sebab dia jahil lah. Kalau tak, mesakan dia cakap sampai nak sakitkan hati orang. Perkataan-perkataan dikeluarkan itu sengaja dikeluarkan dengan maksud untuk menyinggung perasaan orang. Jadi kalau ada macam tu, itu sikap jahil. Itu sikap orang jahil. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kata minta maaf, saya ada kerja, saya kena pergi awal. Minta maaf, saya ada kerja, saya kena balik. Minta maaf, saya nak ada kerja. Apa kerja? Nak pergi tebas rumput kat tepi rumah. Apa kerja? Nak pergi sapu sampah kat rumah. Apa kerja? Saya nak pergi mop rumah. Bagi tahu ajalah apa saja kesibukan. Jadi kita angkat punggung, kita jalan. Nabi pun pesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah hari akhirat, diam ataupun beriman ni diam lebih baik. Cakap benda baik ataupun diam saja. Itu lebih baik. Dan macam mana manusia kan lidah, betul lah orang tua cakap lidah tak bertulang ni, suka mengeluarkan perkataan-perkataan. Jadi hukuman di atas kezaliman, atas lisan yang Tuhan bagi. Jadi betul lah bab kata apa yang dipesan oleh Imam Ghazali, syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Saya bersyukur tak dengan lisan yang Tuhan bagi ni? Saya bersyukur atau tidak? Ataupun saya tak bersyukur dengan lisan yang Tuhan bagi? Kalau saya bersyukur dengan lisan yang Allah beri ni, mustahil saya mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang. Lebih-lebih lagi perkataan ini dia boleh mengubah masa depan orang. Perkataan ini boleh mengubah sesuatu situasi. Boleh jadikan suami isteri bercerai. Boleh jadikan dua negara putus hubungan diplomasi. Boleh jadikan sahabat putus sahabat sebab lisan. Jaga lidah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini, dia lembut, lidah itu lembut supaya lembut bahasa pada orang. Kalau lidah tu macam kayu susah. Lembut lidah itu supaya bahasanya lembut. Lembut lidah itu supaya lunak bacaan Al-Quran. Bahasa lunak, tidak menyakitkan hati orang. Itu yang paling itu penting. Yang paling penting. Ini tak gula ayat perli-perli orang kan. Tak nampak ke? Kan? Jadi gula saja nak sakitkan hati orang. Okey, jadi sebelum kita ucap perkataan yang tak sepatutnya, lebih baiklah kita ucap perkataan yang baik. Okey, jom kita hashtag dah tengok Tanyalah Ustaz ke hari ini. Okey, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran kita di awal pagi ini, ucapkan perkataan yang baik dan jangan sesekali kita sombong sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada saudari Sahziatul Siddiq. Soalannya merujuk ayat yang ke-51, bagaimana yang dimaksudkan dengan hukum karma? Apakah ia satu balasan atas segala dosa-dosa seseorang itu lakukan? Apakah balasan kejahatan yang dilakukan terus diterima ketika di dunia lagi? Macam mana tu Ustaz? Silakan. Ya, sebenarnya kita tak katalah hukum karma. Karma ni saya fikir dia dalam buku-buku Sanskrit disebut hukum karma, lahir kembali.
Kalau dia tu baik, dia lahirlah dalam keadaan makhluk yang baik. Kalau dia tak baik, dia lahir balik. Jadi roh itu ada unsur tanasukhul arwah. Roh tu berpindah, lahir supaya dia dapat merasakan kesengsaraan apa dia buat. Jadi dalam Islam dia tak sebut sebagai hukum karma. Dia disebut sebagai balasan di dunia. Ada hukuman Tuhan bagi balasan di dunia, ada hukuman yang Tuhan simpan balasan dekat di akhirat. Contoh, kalau balasan-balasan hukuman di dunia ini, kita aniaya pada ibu ayah, kita aniaya pada binatang, kita aniaya pada orang tua. Jadi, balasan-balasan ini banyak berlaku di dunia. Sebelum kita pergi akhirat, cepat akan dapat balasan di dunia. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak itu derhaka pada ibu bapa, balasan banyak dapat di dunia. Begitu juga dengan balasan terhadap orang yang dianiaya. Contoh kita biasa dengar kisah Masuri. Kan kita biasa dengar kisah Masuri. Kita dengar kisah Masuri, kita kata hebat sangat ke Masuri. Kalau kita susur galau baca sejarah dia perempuan yang baik, perempuan yang ada akhlak, perempuan yang ada agama, perempuan yang mulia sifatnya. Tapi dia difitnah. Bila dia difitnah, dia ada melakukan satu perbuatan yang tak baik, lalu dia tanpa soal siasat, dia diheret dan dia dihukum bunuh. Masa dihukum bunuh itu dia bersumpah dengan nama Tuhan. Dan dia kata kalau benar aku ni, wahai Tuhan, kalau aku ni perempuan yang baik, tidak berdosa, buktikanlah kepada mereka. Biar darah yang mengalir darah putih. Betul yang cucuk keluar darah putih, tak keluar darah merah. Dan dia sumpah yang kedua adalah biar dah jadi padang jarak, padang terkukur. Biarlah 7 keturunan padang Pulau Langkawi itu jadi tidak ada keberhasilan. Jadi kering kontang. Betul. Dia perempuan yang walaupun kita nampak dia lebih, taklah bukan sebuah perempuan yang wali ke, hafal hadis banyak-banyak. Tak. Dia manusia biasa. Tapi doa dia mustajab. Dan orang yang 7 keturunan itu kan mereka mengalami kesengsaraan tersebut. Dan banyak lagi cerita-cerita seumpama ini. Jadi balasan di dunia banyak dah terjadi kalau kita menganiaya orang lain. Ini yang disebut oleh Ustaz Zihatul, dia bukanlah hukum karma tetapi hukuman balasan di dunia. Ada yang kita akan dapat di dunia, ada yang akan dapat di akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang menganiaya orang lain. Baik, soalan seterusnya daripada saudari Syahiralia Muhammad. Soalannya, apakah cara yang sebetulnya kita lakukan untuk menolong orang yang telah meninggal dunia? Dan adakah bacaan tahlil atau kenduri arwah itu satu kemestian memandangkan ianya menjadi kelaziman masyarakat kita dari dulu hingga kini? Ya, soalan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Syahiralia ni, berkaitan dengan tahlil, doa selamat. Dia ada beberapa pendapat, perselisihan dari kalangan ulama dahulu dan ulama terkemudian. Saya mengambil langkah, kalau saya pergi rumah individu ataupun keluarga yang ditimpa musibah, dia kata, ya Ustaz, kita baca doa sikit, kita baca Quran sikit, kita sedekahkan, kita niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kira ini sebagai amal soleh, bekalan doa, dan diterima dan diringankan orang yang di dalam kubur itu akan azab ataupun dapat perhatian Tuhan. Jadi tidak salah pun. Namun ada juga yang melihat bahawa perkara ini tidak pernah dibuat dan sebagainya. Itu perbahasan-perbahasan yang sudah pun dilakukan oleh para ulama. Saya di Malaysia kita menjadikan ini sebagai satu perkara yang tidak menjadi satu kelaziman, tetapi ada satu yang boleh membawa kepada duduk ramai-ramai, membaca Quran, bertilawah, berdoa. Paling tidak rumah yang ditimpa musibah itu dapat dihidupkan kehibaan mereka dengan Al-Quran, dengan doa selamat. Begitulah kita dapat berkumpul, bercerita mengenai kebaikan arwah dan kita sampaikan doa. Kan dalam Quran pun sebut kulil ladina dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan, berilah keampunan kepada sahabat-sahabat kami, kepada ikhwan-ikhwan kami yang telah lebih awal meninggal daripada kami. Jadi tidaklah menjadi satu kesalahan. Cuma yang menjadi satu kesalahan ialah apabila kita meletakkan satu iktikad muktamad bahawa apa yang kita lakukan ini confirm akan selamatkan orang dalam kubur. Kita hanya ikhtiar,
Yang selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Aiman Aizuddin. Soalannya adalah, adakah ini termasuk orang-orang yang menzalimi orang lain seperti menfitnah dan membuat tuduhan palsu sehingga menderita seumur hidup seseorang itu? Sekiranya ia dapat memohon maaf, adakah terlepas dari azab tersebut? Macam mana tu Ustaz? Saya fikir apa yang ditanya oleh saudara Aiman Izzuddin berkaitan dengan fitnah. Fitnah ini satu benda yang sangat besar. Dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut fitnah ini adalah suatu dosa yang akan berlanjutan. Saya ambil contoh dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan mengenai fitnah. Al-Ankabut adalah satu serangga yang namanya laba-laba. Betul. Laba-laba. Laba-laba ni kalau ikutkan dia ada beratus spesies. Tapi laba-laba ni kerja dia buat sarang. Yang buat sarang ni laba-laba betina. Laba-laba jantan tak buat sarang, dak nizal. Hanya laba-laba betina sahaja yang buat sarang. Laba-laba jantan dia tak buat sarang. Dia hanya tompang semangkuk kalau ada serangga yang sangkut dekat sarang laba-laba betina. Cuma nak beritahu, apa kaitan fitnah dengan sarang laba-laba? Harus dibaca secara halus untuk kita lihat keberkaitan sarang laba-laba dengan fitnah. Baik. Bila laba-laba buat sarang, akan serangga terbang, sangkut, bila sangkut akan dirap. Akan laba-laba akan lagi cepat dia akan rap. Betul kan? Sarang laba-laba ni Allah Ta'ala sebut adalah sarang yang paling rapuh. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Serapuh-rapuh rumah di atas dunia ini, tak kira sarang ke apa saja, yang paling rapuh adalah sarang laba-laba. Begitulah fitnah. Fitnah ini adalah asasnya sangat rapuh. Tetapi bila ada seseorang itu terjebak dalam fitnah, seperti mana serangga yang terjebak dalam sarang laba-laba, boleh melepaskan diri atau tidak? Tak boleh melepaskan diri. So when you dah involved dalam fitnah, dah involved dalam sesuatu cerita yang tak betul, selagi itulah benda tu tak boleh keluar. Sebab itu fitnah ini dosa dia sangat besar dalam Islam. Sebab itu Islam mengajar kita jangan sama sekali kita melakukan fitnah. Fitnah ini dosa yang tidak ada penghujung. Fitnah ini sangat besar. Walaupun kita minta maaf, katakan ustaz dah fitnah, dah inizal. Kemudian saya kata Musa Raya minta maaf secara umum. Minta maaf kalau ada salah silap cakap padahal kita dah fitnah. Dia tak tertebus walaupun saya kata minta maaf, tapi dengan siapa saya nak pergi bagi tahu. Sedangkan benda dah viral. Dah pasing benda tu dah dapat views yang banyak. Orang kita ni pula kalau benda yang fitnah mengenai orang, benda yang pelik-pelik lagi cepatlah dia viral, lagi cepat. Sebab itu saya tak salahkan orang. Saya memang ulama dah beritahu khalif tu'araf. Satu benda yang kita buat, benda yang pelik kita buat, mesti akan dapat perhatian daripada orang. Itulah ataupun akan jadi viral masyarakat. Benda tak baik ni cepat saja. Ya, nak viral ni cepat sangat sebenarnya Ustaz ya. Masya-Allah. Baik, sekarang ni kita telah pun berada di penghujung rancangan kita. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk tutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, setelah kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, surah Zumar ayat 49-51, kami mohon limpah kurnia daripada-Mu ya Allah, agar apa yang kami belajar pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami insan-insan yang sentiasa mensyukuri setiap pemberian-Mu, supaya kami merasakan bahawa kami sentiasa dekat dengan Kau. Kami tidak ada apa ya Allah, melainkan apa yang telah Kau berikan kepada kami, dan Kau berhak mengambilnya pada bila-bila masa ya Allah. Oleh demikian, Kau restuilah ilmu yang telah Kau berikan kepada kami, segala kepandaian yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat memanfaatkan kepada jalan yang Kau redai.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kami, kehidupan kami, murahkan rezeki kami, sehatkan tubuh badan kami, selamatkan seluruh keluarga kami dan juga sanak saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini kita boleh direct apply dalam kehidupan seharian kita. Baik penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, jangan lupa esok kita masih lagi dalam program yang sama, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan fokus kita iaitu tafsir dan juga taranum surah Az-Zumar ayat 52, 53 dan 54. Masih bersama dengan saya Da'i Nizal dan juga panel kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Kita tangguh dahulu pengajian ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.